First of all, okay, before we continue, okay, so let's recap what we have so far. So from our notes, okay, so we have already completed 2 chapters, which is chapter 1 on introduction to computer and computer system. So basically in this chapter yang paling penting untuk kita ingat adalah John Goleman architecture. Okay. So from there we define the computer. What is a computer? Okay, which is computer is basically a stored program concept. So based on that definition, kita generalisasikan komputer kepada zero generation until fifth generation. Okay. And then in chapter 2, kita tengok a little bit on data representation. So basically in this chapter kita ambil tahulah about computer work on binary. Okay. So since dalam bentuk binary itu susah untuk manusia faham, maka kita biasanya convertkan kepada hex number. Okay. So apart from that, in this chapter juga we was introduced to ASCII, EXIFIC and also lagi satu Unicode. Okay. Okay. So today we're going to move to chapter 3, the final chapter for theory part. Okay. So the rest will be hands-on. So hopefully nanti orang dah tak boring lah dengan saya bercerita sekarang. Okay. So you can download notes from YouFuture. Okay. So chapter 3 ni very simple lah. It's about programming language. Okay. Computer program and programming. So chapter 3. Okay. So basically in this chapter, we try to cover all this lah. Okay. The programming paradigm, okay, and also the programming application. So before we go further into this, we need to know the overview of computer program and programming itself lah. Okay. So basically, computer program ni apa? Your voice is not clear. Dengar tak? Saya check mic. Audio setting. Which audio? Audio. Okay. Saya nak check audio setting saya. Dengar tak sekarang? Okey tak? Okey. Okay. Sekarang connect to video. Okay. Okay. So dengar? Sekarang okey? Better? Hopefully it's better. Dengar. Better? Dengar Better sir, better. Okay, thank you. Sorry. Okay, so about computer program, basically computer program ni macam when you write a computer program, it's like you writing a story. How you want the data to be manipulated. So basically dia macam cerita lah, macam arahan. Okay. So basically computer program is a set of instruction that tells what the computer need to do, and to follow in order to process the data to become information. Itulah computer program. Maksudnya any apps yang you install apa semua, itulah guna dia. Maksudnya if you have data, kan, katakan macam kita buat contoh hari tu kan, apa tu, saya just rename je. Maksudnya saya I delete the what you call that, the extension of the PDF file. Okay. So you tak tahu dah, komputer dah tak tahu dah nak proses pakai apa. Okay. Maksudnya bila kita delete PDF file, okay, katakan kita buka satu, kalau ada pakai itu actual remove tetap. So let's say we go to, ambil saya banyak PDF file. Let's say saya ambil this one lah. Ini. Okay. So kita just buangkan PDF ya. So dia jadi satu data yang komputer tak boleh baca. Maksudnya without the extension,
So our computer will not know which application to execute. By right lah. Nampak? Dia akan tanya, nak buka pakai apa? Dia tak kenal file ni. Padahal kita dah tahu dia file PDF. Patutnya dia buka pakai Acrobat gitu. So the extension help the computer to choose which program to execute the file. Okay. So however, without the extension, kalau kita dah tahu dia PDF, boleh tak dia buka? Nampak tak? So even without the extension, the file actually still work. The extension is only for human reference and also for the program reference. Maksudnya untuk dia pilih nak buka pakai application apa. Itu kegunaan. Tapi dalam tu data tu tak berubah. Maksudnya if without the extension, if you select the correct program, the data can still be transformed into an information. Okay. Itu yang paling penting untuk kita tahu lah apa kegunaan. Okay, so computer program tell the computer what action, macam tadi, and order of the action to happen. Sebab komputer ni dia banyak benda nak manage. Okay. So at the same time macam now, okay. Now I'm transmitting this video to you all. Sambil tu saya buka PowerPoint, sambil tu saya ada buka browser lagi satu browser yang apa. So which one tengah run? So the computer have to do all the management. Sebab saya boleh juga check kat sini. Sini kan, saya type kat sini. Okay. Saya juga boleh edit dekat PowerPoint ni. Ini saya tambah apa-apa, tambah. So, tapi saya ada satu keyboard ni. Itu dia maksudnya order. Maksudnya when the interrupt going to happen. Okay. So computer have to manage all that lah. So aside from that, so element in computer program biasanya dia ada 4 ni. So macam you all buat apa ni namanya programming ni, kalau want to see kan. So when you do programming, benda yang paling penting untuk dibuat bila you buat programming adalah declaration. Itu kejap lagi kita discuss dalam runtime. So after you did the declaration, the second important thing biasanya adalah the input process. Maksudnya you buat computer output, computer input, C in, C out, C in, C out. C out, C in, C out, C in. Maksudnya tanya soalan, jawab. Tanya soalan, you jawab. And then when you gather all the input, you will process the input based on your algorithm. Algorithm tu apa pula? Next slide. Okay. And then based on the result you dapat, biasanya kita buat dua benda lah sekarang. You display directly as an output and also you store the data inside your memory ataupun hard disk. Yang kenapa dia tulis hard disk atau memory ni, biasanya kita tahu komputer akan simpan current data semasa di dalam memory dulu. Bila kita tekan Ctrl F baru dia simpan dalam hard disk. But you can override that one. Sebab kita ada istilah write back dengan write to. Kalau write to maksudnya dia update semua sekali memori hard disk. Kalau write back, memori dah siap sikit nanti, after a few moment baru dia write back kepada. Itu nanti dalam OS you all belajar kepada operating system. Okay. So programming language, yang cerita-cerita algorithm tadi kan, processing. Okay. So a programming language is a system of sign. Kenapa kita panggil system of sign? Sebab bila you all belajar 1 to 6 nanti, you all akan dengar istilah juga perkataan-perkataan yang dah wujud, sign-sign, simbol-simbol yang dah wujud dalam orang kata high level programming, used to communicate a task or an algorithm. Dalam programming, apa sahaja yang kita buat untuk penyelesaian, biasanya kita panggil dia sebagai algorithm. Dia macam orang matematik lah. Orang matematik, apa sahaja dia buat dia panggil formula. Untuk orang komputer, apa sahaja kita buat kita panggil sebagai algorithm. Causing the task to be performed. So maksudnya untuk execute tu kita must go through our program, must go through our algorithm. So kenapa kita panggil algorithm ni? Sebenarnya macam PDF file juga. Nak buka PDF file tu, sebenarnya PDF file tu berasal daripada file Word. You jadikan dia dalam bentuk image Word, dia jadi PDF file. But to open the PDF file, dia ada algorithm. Ada dia yang our program ni, especially bila berkaitan dengan font yang digunakan. So
So the task to be performed is called computation or manipulation. Dua-dua you boleh pakai lah. Okay? Which follow absolutely precise and endogous proof. Maksudnya kenapa dia kata precise? Sebab kita tahu kebanyakan program yang kita buat ataupun yang kita run on normal computer, kebiasaannya dia di dalam bentuk top-down approach. Ataupun kita panggil sebagai sequential control structure. Yang tu pun you akan cover dalam waktu sequential control structure. Maksudnya program you akan bermula daripada atas ke bawah. Okay. So contain set of instruction, data rules. Yang ni sebenarnya nanti you all belajar juga lah. Okay. Apa maksud instruction tu? Maksudnya arahan-arahan dia. Data maksudnya you punya variable and the rules. So selain daripada program kita by right, the main rule is dia akan dalam sequential control structure. Maksudnya program you baca daripada atas ke bawah. Yeah. You juga boleh letak selection control structure and also repetition control structure. Yang tu semua you akan cover dalam. Okay. So the next one, okay. So to be a successful programming language, sebab you kena ingat programming language ni ada banyak, ada A, ada B, ada C. Yang you all akan belajar C++, ada C Sharp, ada VB, ada Java, ada apa lagi? Saya dah tak boleh nak recall lah. Apa lagi yang ada? VB, Java. Itu je yang saya boleh ingat sekarang. Cukup ada 5-6 contoh. Okay. So to become a successful programming language, 3 kriteria ini mesti dipenuhi oleh that programming language. Maksudnya dalam C++, katakan kenapa kita UiTM ajar you all C++. Okay. So C++ boleh tak buat computation? Boleh tak buat tambah, tolak, darab, bahagi, modul, simpan data ke dalam memori, baca balik data daripada dalam memori. Cakap pasal dalam memori tu you tak nampak lah. The process is expected. Okay. So bila bercakap pasal simpan data tu semua ni, maksudnya maybe boleh tak simpan data dalam yang you all akan belajar extra dan juga lain, you all ada array. Boleh tak simpan data dalam array? Boleh tak simpan data dalam variable? Itu maksudnya. Okay. So not only the computation process but also the manipulation process. Okay. The second thing, okay, to become a successful programming language, okay, the language itself must be machine readable. Itu yang penting kan. Sebab kita buat program bukan high level programming language. Okay. So high level programming language ni untuk matlamat yang ketiga tu. Okay. High level programming language ni untuk orang kata memudahkan manusia membaca, human readability. Okay. Tapi high level programming language langsung tidak membantu machine readability. Sebab tu bila you buat C++ tu, the first step you kena compile. Dia jadi object code. Kan? Bila you compile, bila you run, dia akan jadi executable code. When your program, okay, when your source code become executable code, now the .exe file is in binary form. Maksudnya it's a sequence of 0 and 1. So when the file is in sequence 0 and 1, maksudnya it is machine readable. Maksudnya komputer boleh baca program yang you buat tadi. After you compile macam you translate lah dia kepada bahasa mesin. Okay, untuk tukarkan dia kepada binary number. Okay. And the last one, selain daripada komputer mesti boleh baca dia punya program, manusia pun mestilah boleh baca you punya program. Kalau manusia tak boleh baca you punya program, masalah. Macam mana manusia tu nak edit tu lah. Macam mana dia nak, apa orang kata, create the program. Macam mana dia nak create the update for the program to fix the bug. Okay. So it must also be human. Okay. So as a conclusion, programming language to be a successful programming language, first thing, dia mesti boleh buat computation and manipulation. Second thing, dia mesti machine readable. Dia tak semestinya kena human readable. Sebab tu susunan dia machine readable dulu. So kenapa machine readable dulu? Kita akan tengok sekejap lagi. Sebab programming language ni ada 3 jenis. Ada 2 kategori, ada 3 jenis. Okay. And the last one is must be human readable. Okay. So kenapa susunan dia macam ni? Computation paling penting sebab itulah matlamat yang kita nak buat, computation and manipulation. Kenapa machine readable dulu? Sebab okay. So programming language basically kita dibuatkan kepada 2 kategori. High level language dengan low level language. So for machine language and assembly language, both are considered as low level language. Maksudnya
tahap-tahap bawah lah bahasa ni. Okay. So machine language is a sequence of 1 and 0. It's a sequence of binary code. Maksudnya you just tell the computer either on off, on off, on off. Okay. Tapi bila a sequence of on off pada komputer, dia ada makna. Macam kita tengok sebelum ni lah. Maksudnya kalau kita tengok kat ASCII code, the sequence of on and off tu, dia boleh jadi A besar, A kecil, boleh jadi nombor, etc. Okay. So assembly language pula, dia biasanya language yang bermain direct dengan maksudnya in assembly language biasanya kita akan terus buat lah. Nanti yang ini you akan cover dalam one part. So you akan buat load AX the value of dah tekan macam tu. Dan load AX with the value of nilai. And then kita add AX. So what happened here is actually apa you buat? Okay. So AX BX ni is the built-in register inside your CPU. Register AX, register BX, dia ada sampai CX BX. Okay. So apa you kata? Maksudnya dia umpama macam you buat program, you masukkan ke dalam AX dengan value 5. Okay. And then you masukkan BX dengan value 9. So the next one apa you buat? You buat AX tambah dengan AX plus 2. Okay. So basically apa you buat? You buat 5 tambah 9. Okay. Tapi baru buat tambah. So daripada add ni, kalau you dah belajar nanti, when you go to 159, you akan tahu. Add AX, BX maksudnya apa sahaja jawapan akan simpan balik AX. So maksudnya the new AX, after you do this one, the new AX will become AX will become. Maksudnya kalau you repeat again, same process. Okay, maksudnya katakan kat bawah ni, you buat lagi sekali. Add again AX will be AX. So apa you buat? Buat lagi sekali. Tapi with the new value. Maksudnya AX sekarang dah jadi 14. 14 tambah 9 jadi 20. So it's incremental by 9. Kalau you keep repeating the same process lah. Okay? So this is an example of low level language based on assembly. Yeah. So high level language, what you will learn in 1 to 6 lah. So basically when we talk about high level language, dia sangat, kalau macam ni, kita tak faham sangat. Kan? Maksudnya yang ini kalau you buat macam ni, macam ni nak faham, you kena tengok the simulation. Saya ada tak? Let me see, do I have it? Yes, I have the simulator here. So apa kita buat dalam simulator ni? Simulator ni untuk tunjukkan tadi lah. Okay. Yang saya buat ni. So katakan kita buat ni. So kenapa kita panggil siapa nama bawah assembly language ni as low level language? Kalau saya buat macam ni, you all tak nampak sangat. Okay. User wrong file user. Oh, bukan load, sorry. The instruction is move. Bukan value. Suka hati jadikan load. Sangat dalam mudah aja. Okay, so the instruction is move dalam assembly. Load tu program aku. Okay, so you emulate. Okay, so you see lah. Kalau kita buat macam ni, tak nampak sangat. Okay, cuba tengok dekat AX dengan BX dengan terjadi. So bila kita run single step, so the first thing kita buat adalah move AX with the value of 5 ataupun 5 hash lah. 5 nombor 5 decimal dengan nombor 5 dalam hexadecimal dia sama. Sebab, okay. Oh, salah. Single step. Apa itu jadi? Oh. Okay. Dah. Okay. Nampak So bila kita, ini belum start lagi. So dalam AX masih lagi 0. So the first step kita kata kalau ni. Okay. So the instruction is move lah. Bukan load. Kita tekan load. Okay.
So the first step kita buat move AX with the value of 5. So sepatutnya dalam AX ni nanti daripada kosong dia jadi 5. Okay. And then nampak tak? Dia sebenarnya when you play around dalam assembly language, it always relate to the hexa number, hexa decimal. Kalau dia pakai 5 decimal dengan 5 hexa tak ada beza lah. Okay. Saya tunjuk dulu yang ni. Apa dia buat? Sama tak dengan expectation kita? So in the end dia akan jadi 23. Tapi bila kita bercakap pasal 14, AI akan jadi 14 kan. So you kena ingat, dalam jawapan kita, okay, dalam simulator ni dia tak keluar 14. So 14 dalam hexadecimal, 10, 11, 12, 13, 14, A, B, C, D, E. So sepatutnya dia keluar. Saya beritahu dulu sekejap. Expectation kita. So bila kita kata 23 maksudnya tolak 16, 7. So maksudnya dia jadi 1. Okay. So this one, bila kita tengok single step again, kita movekan BX with the value of 1. Okay. So sekarang kita nak addkan AX dengan BX, kita balik dekat AX. So patutnya AX dia tukar menjadi E. So, okay. And then kita add lagi sekali AX dengan BX, patutnya AX bertukar menjadi 17. Bukan 17 sebab nombor ni dalam bentuk X. So 17. Okay. So kalau saya buat macam ni, you tak nampak kan? So might as well kita buat macam ni. 120 dalam bentuk decimal. Okay. And then yang bawah ni kita buat nombor kecil je lah. Okay. So kita buat benda yang sama, cuma saya nak tunjukkan dia bertindak dalam bentuk hexadecimal. So for that, before kita emulate, kita tengok dalam bentuk calculator dulu lah. Okay. So calculator kata 123 sama dengan apa? So 123. So by right value dia adalah 7. Okay. So, kita try emulate. Okay. Kita try tengok. Dalam ni jadi tak 7. Dia dah tunjuk kat sini. Nampak? Dia dah convert siap-siap untuk kita. Kita masuk dalam bentuk decimal, dia convert siap-siap kepada kita dalam bentuk X. So 7. Betul lah tu. And then 45 by right sepatutnya kat sini dah ada 2D. So kita just confirmkan 45 2. So sepatutnya 2D masuk dekat. Kita start kat situ. So kita nak addkan 2D dengan 7D. So kita tambahkan dengan 7. Apa? Dah tahu dah 7B tambah 2. So kita boleh expect jawapannya jadi B. Salah. Baik. Boleh tu? Oh terlebih. Ada banyak. Ada 3 equation saya. A8 jawapannya. So sepatutnya 7 B tambah dengan 2 A8. Okay. So kalau kita tambah lagi sekali dengan 2D, tambah lagi sekali 2D, baru dia jadi B. Nampak tak? Okay. So that's the relation lah. So that's why you have to be good by next semester lah. Hopefully kan. You can be good with your, what you call that, your punya numbering system. Okay. So conversion from integer, from decimal to binary, to octal, to hex, and back to. Okay, the last one, high level language, macam you all belajar dalam C++. Okay, so basically high level language is very easy untuk manusia faham. Okay. Saya tak suka saya ni, saya suka sangat tinggi. Boleh lah. Boleh lah tadi. Bukan that je. So, boleh relate dengan dia punya mampu. Okay, so when you use that, dia simple kan? Okay. Apa maksud manusia mudah faham? Maksudnya you type, you faham apa you type. Saya include. Include bahasa Melayu ni maksudnya memasukkan sesuatu. So apa yang you masukkan library iaitu input output, a stream of input output. Apa ni? This file, okay, this header file, this macam buku lah, dimasukkan sebagai rujukan kepada program you untuk macam mana nak buat stream of input output kepada konsol. Macam mana nak buat input atau output pada ini. Cuma dalam that ni you can tambah this one. Okay. Space. Okay. And then you mesti ada ini main to be compound. So tak
Kebiasaannya mana-mana programming language dia mesti ada lah. Dia punya main body compound. Cuma macam mana syntax dia mungkin akan berbeza. Tapi ada juga program yang tak ada. So, macam mana kita nak tahu dia ada ke tidak? Itu yang kita ada dia punya paradigm. Dia punya kategori karakteristik. Okay? So, biasanya kita letak zero lah. So, this will be your, orang kata, saya panggil dia sebagai you punya Al-Fatihah lah. Bila you nak start buat programming C++ tu, this is your Al-Fatihah. Yang ini you dah kena standby lah. Maksudnya apa you nak type, you type dalam ni. Okay? So, ini contoh high level language lah. Okay? So, yang sambungan dia saya tunjuk sekejap lagi. Bila kita masuk paradigm. Okay? Nampak tak? Senang kita nak baca. Maksudnya, include. Masukkan sesuatu. Masukkan apa? Masukkan IO string. Gunakan namespace yang standard. Okay? And then, this is my main. Apa sahaja nak buat, okay, komputer, you cari kataan main ni, run daripada sini. Itulah penggunaan main body compound. Nak run dari mana? Daripada mana ke mana? Run from the opening of the curly braces until the closing of the main body compound. Itu contoh high level language lah. Okay. And then machine language. Okay, so machine language basically sama macam cerita macam biasalah. It's a sequence of 0 and 1. Itu sahaja. So manusia boleh faham tapi very tedious lah for the human to understand. Okay. Kalau kita nak cerita 0, 0, 0, 0 maksudnya 0. 0, 0, 0, 0 maksudnya 0, 1, 0, 0. Apa maksud dia? Okay, maksud dia adalah iaitu bentuk 4. Okay. So maksudnya itu 004, 005, 006. Nampak? 001, 0011. So it takes time for you to become good at it. Tapi saya mampu translate je. Bila dia gabungan apa-apa tu, dia ada maksud lain pada komputer. Mungkin maksud dia store, mungkin maksud dia read and all. Okay. And then assembly language, sebab contoh dia pakai load. Okay. Okay, faham. Sebab tu saya terikut pakai load. Okay. Sebenarnya kita pakai move macam saya run kat compiler tadi. Okay. Assembly language ni example tu saya dah tunjuk. High level language pun saya dah. Okay. So programming paradigm. So apa programming paradigm ni? Bahasa macam gempak kan. Dia macam paradigm mall. Dia adalah satu model kelas yang macam canggih lah. Macam tu lah. Okay. So programming paradigm ni basically macam mana kita modelkan our programming language. Okay. So that kita boleh kategorikan dia. Sebab programming language ni ada banyak. Okay. Kalau kita tengok contoh dia ada banyak. Contoh dia. Macam ni. Ambil macam ni lah. So, macam mana kita nak kategorikan dia. Okay. So pada masa dahulu. Pada masa walaupun banyak. Tapi programming language tu masih lagi mudah untuk differentiatekan. Okay. So manusia memisahkan programming language ni kepada 4 jenis. Kalau sekarang saya suka kata 4 plus 1. Okay. Kenapa plus 1? Yang original based on the textbook ada 4. Okay. Tapi saya kata plus 1 sebab sekarang kita ada lagi satu scripting language. Okay. So scripting language ni dulu scripting ni biasanya berlaku dalam browser sahaja. Maksudnya dalam web based application. Tapi sekarang banyak scripting language can run on it. Macam Python, R, Perl. Okay. Itu yang saya boleh ingat. Okay. So the first paradigm adalah imperative paradigm. Okay. So kalau kita tengok kat sini contoh dia adalah C. Okay. So C ni adalah kira orang kata atuk lah kepada C++. Okay. So C ni kenapa kita tak ajar C untuk you all? Okay. Sebab C ni dia more to programming for machine. Maksudnya bila you buat application untuk execute machine. Maksudnya buat application untuk rice cooker, buat application untuk microwave, buat application untuk peti ais, untuk apa orang kata apa namanya, wearable, built-in punya komputer lah. Alah saya lupa istilah dia. Built-in punya komputer ni. Dia ada satu istilah terpanggil. Dalam lah itu sebenarnya. Okay. Maksudnya untuk built-in machine lah. Maksudnya istilah dia. Saya lupa lah istilah dia. Okay. So maksudnya for built-in komputer. Maksudnya benda-benda yang bukan komputer sebiji lah. Macam tu lah. Okay. So kita akan pakai C. So that's why untuk programming untuk mesin. Yes. Tapi mesin yang ada komputer ni, dia ada nama khas ni tau kita panggil. Saya terlupa nama dia.
Alright. Ada nama dia, ada nama khas untuk kita refer kepada that one. Macam general name lah. Program untuk machine. Tapi mesin tu ada nama dia sendiri. Macam nama general untuk segala apa, laptop ke apa kita panggil sebagai sistem unit kan. So mesin yang ada komputer dalam dia ada nama dia. Sayang lah. Itulah tu sedap lah saya pakai. Tapi saya lupa sekarang. Okay. It's okay. So C untuk machine programming. So C++ biasanya untuk application programming. Okay. So maksudnya C ni biasanya diajar kepada budak computer engineering. Macam tu lah. Something to do with engineering. Bila kita belajar computer science, we will be taught something more related to building and application. So kita ajar dalam bentuk C++. It should be easier lah. Sebab C ni beza dia dengan C++, pada saya satu je. C ni dia ada satu function yang kita panggil sebagai malloc. Okay? Memory allocation. Maksudnya you play around straight away dengan memory. Sebab bila machine yang ada program, yang ada komputer, dia punya, orang kata dia punya memory, dia punya RAM tak besar. Dia punya RAM mungkin 8 MB je, 12 MB je, faham tak? So you kena play around carefully. Sebab tu kita nak direct memory access. Kita nak pakai memory allocation. Nak lock memory tu. Memori ni khas untuk buat ni. Memori dia tak macam RAM. RAM besar gila. So you boleh lambat buang apa semua kan. Okay. So imperative paradigm, ciri-ciri dia. Inilah dia kata stored memory, mutable, variable, sequential, selection. Jadi yang saya kata tadi pointer. So based on this 3 lah. Okay, 3. Dan pointer tu tak nampak dalam Arduino 128. Okay. So based on this 4, where is my compiler just now? Dia hilang. So dia tak keluar kat situ. This one. This one is the here. Dia tak keluar. Okay. Okay. Nampak? Okay. So stored memory. Stored memory maksudnya? Maksudnya ni lah. Bila you nak pakai je, stored memory. Tapi kita nak, bila kita pakai high level language ni, the idea is to make it abstract. Maksudnya, you tak nak tahu memori tu dekat mana. Sebab bila dia kata stored memory ni, kena faham, dia tak semudah macam kita cakap. Kita cakap simpan dalam memori. Bila kita kata simpan sesuatu dalam memori, kena ingat balik. John Goldman architecture. Bus line itu sendiri, bila kita cakap pasal memori, bus line itu sendiri, ada berapa jenis data dia bawa dalam satu masa. Hanya untuk buat satu kerja. Maksudnya, you kena bayangkan. Alah, suka. Bolehlah. You kena bayangkan, this is your RAM. So, bila you nak simpan data, katakan, nak simpan data sahaja. The first thing, kita ada RAM. RAM tu pula ada address. Address dia ada daripada 0, 0, 0. Yang ni yang simple lah. 0, 0 dalam bentuk hex. And then paling besar biasanya F lah. Dalam bentuk. Ni you all akan belajar lebih detail dalam OS nanti lah. So this is the addressing. Maksudnya untuk simpan data sahaja yang biasanya satu line ni katakan, kita katalah 1 byte. 1 byte ni maksudnya 8 bit lah. Ini semua kita, kalau kita belajar operating system, kita nampak benda ni. Kita faham benda ni semua. Tapi bila kita buat programming, takkan kita nak ambil tahu sampai tahap ini. Faham tak? Itu yang kita tak nak. Okay? So maksudnya ada berapa juta data sebenarnya ni? Berapa puluh data? So kita boleh check lah. Okay? So maksudnya kita masukkan hex. So maksudnya kita boleh simpan data kat sini, daripada sini ke sini, maksudnya daripada alamat kosong ke alamat paling besar dalam nombor normal. Maksudnya dia ada alamat kosong sampai alamat 655,535. Punya banyaknya, maksudnya ada banyaknya ruang. Satu line ni katakan boleh simpan 1 byte. Okay. So katakan kat tengah-tengah ni, the address is katakan kita ambil 1A 7E. Dengan hentam 50. Okay. Jadi dia dalam range. Okay. So yang ini kosong. So bila yang ini kosong, bila you create program dalam imperative ni, dia akan assignkan, okay, 1A 7E will become the place for variable X.
yang kita akan declare. Kita type kat sini simple je, INTX. So dia akan create kita. Dia cari dalam memori dekat mana apa semua sesuai tak. Kalau INT 1 byte, 8. Cukup. Kalau INT cukup, betul silap saya. Dia tak cukup. 16 byte. Yang tu kita kena check pula. Katakan kalau tak cukup kan. Nak tahu cukup ke tak? Nampak tak? Susah tak? Itu idea of hiddenkan level of abstraction. Nak tahu cukup ke tak? Kalau sebab kita kata satu line ni 1 byte. So kita kena check pula dengan kita punya apa nama dia? What do we call that? Integer size. Int double. Katakanlah. Nampak? So bila you declare bila you declare 2 byte, berapa byte? Okay. 2 byte kan? Okay. Katalah short integer lah. Okay. Maksudnya integer biasa lah. Kita assume dia pakai short kan. So biasanya dia kata 2 byte. So maksudnya bila you declare dia INTX ni, macam ni. Okay. Siap dia punya declaration kan. Kalau you compile, ini. Kenapa dia gitu? Ni marker pula. Bila you compile, tak ada error kan. Itu matlamat kita tahu kan. Tak save lagi. Ada pula tanya. Yes. So bila kita compile this program, kita nak tengok dia ada error atau tak ada error tu. Ingat dia. Ada tak error bawah? Error free. Maksudnya you dah berjaya lah declare INTX ni pada this memory. Cuma sebab dia dah kata pula tadi dalam tu memory tu size dia kena 8 byte. Dia tadi 8 byte. Sorry. Kena dalam bentuk 2 byte. Based on where tahu Google ke? Dia tutup lah. Ni. Kan dia kata integer biasanya usually 2 byte. So 2 byte maksudnya dia tak makan satu ruang memori. Maksudnya dia kena ambil juga dengan the next one. Yang 7 F. Maksudnya untuk declare X ni dia makan 2 ruang memori. So kita tak nak tahu semua ni. That's why kita gunakan high level programming language. So kita hidekan all these details job. Yang ni baru cerita yang ni. Okay? And then next one katakan you buat panjang sikit declaration tu. You kata ini maksud mutable pula. Maksudnya you boleh assign value. Masukkan 7. So bila masukkan 7, dia tak masukkan 7 kat sini. Macam tadi lah. 7 ni, dia tak masukkan nombor 7. Dia convert pula 7 ni kepada bentuk binary sebanyak 2 byte, maksudnya 16 bit. So dia akan jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ending dia ada berapa? 0, 16 bit. So 13 0. Okay. And then 1, 1, 1. Itulah yang dia simpan dalam ni. Dalam bentuk binary. Tapi apa dia tunjuk kat kita manusia? Dia akan tunjuk 0, 0, berapa bit? 16 bit. Ini ingat ni. 0, 0, 7. Macam tu. 0, 7. 0, 0, 7. Okay. Dia akan jadi 0, 0, 0, 7. Right? Dia tunjuk kat kita dalam bentuk text. Macam dalam assembly language tadi. Right. So, aside from that, okay, dia juga kata dia mesti mutable. Okay, maksudnya dia menggunakan assignment statement. Kita boleh assignkan value and kita boleh override that value. Maksudnya katakan you nak buat X, tiba-tiba you dah buat 7 tadi, nak tukar, tak nak lah X tu 7, jadikan X tu 9. Pun boleh juga. Ataupun you jadikan input. Maksudnya tanya dekat user. Masukkanlah sendiri nilai X tu. Itu maksudnya. So you can assign the value. Okay. And then apa lagi? Ciri-ciri dia. And then lagi kita pakai extension yang ni lah. Dia dalam bentuk sequential atas ke bawah. Dia ada variable dan dia ada assignment. Cukup. Gunakan yang ini. Gunakan definition ya. Ini macam compact tu. Lalu. Okay. Nampak. So dalam C++ ataupun dalam C lah sebenarnya, sebenarnya dia dah buat untuk object oriented. Okay. The idea of creating the C++ is to move C to object oriented. Okay. Daripada total imperative kepada object oriented.
ni dia tak sesuai untuk buat application, so kita gunakan. So kalau you tengok syntax dia tak banyak beza lah. Yang berbeza bila pakai C, cara kita tulis input dia jadi scanf instead of C in dengan C out. For output dia akan jadi printf. Yeah. Okay, so that's the first paradigm. Dia kena ingat imperative paradigm contoh dia adalah C ataupun C++ pun boleh lah. Okay. And then tapi eloknya dia bagi C lah lebih accurate. C++ tu dia ada argument, ada yang kata object oriented, ada yang kata still imperative. Walaupun dah di-define kan C++ tu di-create untuk movekan C yang imperative kepada object oriented. But nevertheless, kena ingat tiga definition yang menentukan dia imperative. The program must be in sequential. Pertama. Kedua, there must be a declaration of the variable before you can assign the value. Itu maksudnya. Sebab tu dia kata mesti ada variable. Maksudnya kena declare dulu dan mesti allocate apa semua. Katakan you buat semua ni tapi you tak buat this one. You tak buat the first one. Okay. So bila you compile, you tak declare. Dia akan kata ada error. Dia tak kenal pun X ni. Tak pernah declare nak pakai. Macam tu lah. Macam apa? Tak logik lah. Okay. Program you bila dia baca dalam bentuk sequential, dia tak jumpa. Tiba-tiba dah X. Tadi tak sebut pun tolong create X dalam memori. Macam mana nak pakai sekarang? Macam tu lah compiler kata. Sebab tu dia kata ada error. Okay. So that's the three definition of imperative. Okay. So the next one, object oriented. Object oriented ni kita cuba elakkan pula pakai example C++. So object oriented ni lebih dimudah explain pakai Java. Okay. So maksudnya object oriented ni apa maksudnya? Semua benda dia bertindak dalam bentuk objek. Maksudnya dia macam ni lah. Okay. Bila kita object oriented ni dia biasanya ada lebih daripada satu source file. Kurang-kurangnya kena ada dua lah. Okay. So what happen in object oriented adalah dia akan create satu file. Biasanya sebab kita pakai contoh Java kan. So kita akan create satu file nama dia pelanggan.java. Okay. So data-data kita akan create dalam ni. Maksudnya bila ada pelanggan biasanya kita ada nama. Dia ada satu string alamat dia. Dan ada tekan string Argentina. Dia bodoh pula kan. Karakter dia. Karakter Argentina dia. Kan? So bila pelanggan ni, it can be any kind of pelanggan. Tapi ciri-ciri dia sama. Itu maksud objek. Objek kita adalah pelanggan. Nampak tak? Tapi ciri-ciri pelanggan ni, tak kisah ni pelanggan apa, kebiasaan ni ciri-ciri sama. Mesti ada alamat, Argentina, nombor telefon dan semua. Okay? Tapi kita pilih pelanggan ni, boleh jadi pelanggan untuk export. Maksudnya pelanggan kita boleh jadi pelanggan. So apa maksud objek? So instead of you declare lagi sekali dalam ni string nama apa semua, so sekarang you hanya panggil pelanggan. You panggil pelanggan, okay? You panggil pelanggan punya nama. Dia jadi pelanggan dot nama. And then dia akan jadi pelanggan punya alamat. Maksudnya you tak perlu declare. That's the idea of object oriented. Okay? So kenapa kita create object oriented ni? Selamatnya adalah untuk selamatnya satu untuk hidekan abstraction. Maksudnya apa ni namanya supaya dia tak perlu declare data banyak kali. Maksudnya dia tak nak tahu. Maksudnya dia cerita je. Dia cerita je kereta katakan. Maksudnya abstraction dia kata kereta, all the abstract should be there. Maksudnya kereta mesti ada 4 pintu, mesti ada 4 tayar. Macam tu lah. Ataupun cerita orang, kalau dalam Alice, cerita orang, dia mesti dalam, maksudnya mesti ada kaki yang fallback. Lebih kurang lah, boleh lah kita istilahkan fallback. Boleh kita kata fallback. Boleh lah, tapi macam tu general lah. Okay, boleh lah. Untuk bahasa, orang kata bahasa pakar boleh lah. We call back the object. Boleh lah, boleh. Okay. Aside from that, the idea is kita nak encapsulatekan. Okay, kita nak encapsulatekan. Yang lain tanya sebab dia message saya privately kan. Yang lain mungkin tak faham apa yang saya tengah baca kat comment chat ni. Saya tunggu sikit.
So encapsulate tu maksudnya you nak hide kan? Nak hide kan? Maksudnya tak nak cerita pelanggan tu ada nama apa semua. Maksudnya you compile everything from fast. Itulah pelanggan. Okay. So kenapa kita suka encapsulate kan? Sebab kita nak inheritkan dia. Apa maksud inherit? Inherit tu maksudnya macam ni. Macam tadi pelanggan kan? Kita create pelanggan. Okay. So the same pelanggan, can be pelanggan of telco. Maksudnya katakan Telkom. Dia boleh jadi pelanggan Telkom.java. Dia create pula. Maksudnya dia dah jadi programmer yang profesional kan. Okay. First company telco, actual telco. Please develop application for my client to store my client detail. Okay. Dia pun kata okay. Selang sebulan apa semua lepas siap projek esok Telkom pula telefon. Nampak tak? Idea dia sama. So why not you inherit kan? Instead of you kena buat balik baru. Pelanggan Telkom, pelanggan. Why not generalize? Semua tu adalah pelanggan. Nampak tak? So the idea is dia boleh diwarisi oleh orang. Okay? Polymorphism ni suka ingat sebenarnya. Okay? Polymorphism. Okay. So the ability to take any form. Inilah. Okay. Polymorphism ni ada overloading, ada overriding. Jadi kita explain lah polymorphism. Polymorphism cara mudah lah explain. Jadi kalau kita contoh pelanggan dia tadi kan. Kita ambil contoh yang ni. Yang ni contoh polymorphism yang mudah. Maksudnya contoh polymorphism yang mudah adalah kita bercakap pasal shape. Shape. Kita kan cakap pasal kita guna contoh Alice lah senang. Nanti kita nak pasal Alice kan. Dalam Alice nanti dia ada istilah biped. Okay. Your object will be biped. Biped ni secara orang kata apa ni? Secara pewarisannya, dia boleh diubah-ubah. Okay. Biped ni adalah objek yang berkaki dua dalam Alice. Kaki. So it can be anything. Maksudnya nanti you boleh create biped ini orang.java. So orang.java tak sama dengan ini saya selalu pakai alien.java. Walaupun dia berkaki dua. Nampak tak? Kategori dia sama. Semua yang berkaki. Okay. So untuk tunjuk contoh ni kita buka je lah. Kita Alice. Dah. Okay, Alice. So apa maksud dia objek-objek ni maksudnya? Yang saya kata polymorphism ni maksudnya dia boleh dipanjangkan lah. Dia umpama lagi you boleh buat detail dia, lagi separate kan, tambahkan lagi. Maksudnya mungkin kalau kita cerita orang, dia tak ada apa tu namanya, the antenna alien tu kan. Tapi bila kategori alien, you boleh expandkan dia ada kategori, ada antenna. Okay. So kita buka satu. So, apa maksud superclass dia? Maksudnya apa tu? The main object dia sebelum dia punya variety. So, cabaran. Kita belah dia dulu. Okay. So, maksudnya dia bawah kategori yang sama. Apa sahaja benda berdua berkaki dua. Okay. So alien, macam kita ada apa lagi? Snowman. So snowman, mungkin ciri-ciri dia ada apa tu namanya? Kuku yang panjang. Mungkin lah. Kita try tengok. Okay. So katakan you have this one. Okay. So untuk Alice ni, okay. So kenapa contoh Alice dan kenapa kita pakai Alice? Sebab kalau you tengok dari nampak. So ini sebenarnya coding yang dibuat dalam Alice ni, bila you drag something, coding tu sebenarnya berlaku dalam bentuk Java. So the super class is biped. Biped ni anything berkaki. So bila you click on biped, dia ada variety dia lah. Maksudnya dia boleh jadi orang, dia jadi Alice sendiri. Okay. Nampak? Oh, saya tak tahu. Alice di Wonderland. Coding macam scary.
Kemudian kita ada alien. Sebagailah. Dia gitu Dia still kaki dua. Wolf ni, ni yang saya panggil sebenarnya. Kita memang ada semua. Jadi, sebab ada banyak ni ada banyak lah karakter yang ada di sini. So far, kenapa kita pakai alien, idea dia adalah dia limitkan macam scratch. Kalau scratch, the icon ni kena masukkan sendiri kan. Kebanyakan. Yang ini dia dah. Okay. So, bila kita tengok this one, kalau tak ada pula dalam ni, dia tak pilih dia. How to show? Nampak? Nampak? Objek kita. So dia dah ada banyak. Dia just panggil objek-objek dia. Alice. Nampak? Okay. So this is object oriented ni style. Maksudnya, bila kita panggil bunny ni, katakan kita tengok bunny. So when we talk about bunny, kalau kita bercakap pasal bunny, when we click on bunny, alien kan. So alien ni kita tengok dia ada banyak function. Dia ada banyak. Dia sama, kebanyakan dia sama. Maksudnya dia ada kepala dia, ada ankle, buku lali kiri, ada apa ni namanya elbow, ada eye, ada lah segala body part manusia tu. Dia sama dengan kalau you click on no man, dia akan sama. Sebab dia sama je. Kebanyakannya dia sama. Okay. Tapi apa yang membezakan dia? Kalau kita tengok kat alien, alien tak ada telinga. No man dia ada telinga yang boleh digerak-gerakkan. Dia ada ekor. Walaupun dia berkaki dua tapi dia ada ekor. So itu dia punya polymorphism lah. The extended, apa yang kita boleh tambah, apa yang kita boleh kurangkan. Untuk setiap karakter. Kita boleh perbagaikan. Okay. Ada soalan tak untuk dua paradigm pertama? So very simple. Apa nak dilakukan? Okay. Yang imperatif tu you akan go that dalam this semester, if I'm not mistaken. Okay. This semester and next semester. And maybe bila you start jumpa Java programming nanti, you akan tengok more to the object oriented. Okay. Dalam second, third semester ataupun third, fourth semester of the Java. Okay. So, yang dua lagi paradigm ni, yang dipanggil sebagai logical and functional ni. Okay. So, logical and functional paradigm ni dicipta khas oleh dan untuk mathematician. Sebab dua paradigm ni dia berbeza dengan dua paradigm. Maksudnya, this paradigm you tak perlu declare variable. Itu benda yang paling penting. Maksudnya, bila kita bercakap pasal functional dulu, so bila kita bercakap pasal functional, so basically the example programming language will be scheme. The example programming language for functional will be scheme. So, the run scheme, file will be Dr. Racket nanti. Where is it? Racket. Dr. Racket. Okay. So, Racket. So, bila kita pakai Racket ni, sudah banyak sangat dia buka. Saya tutup dulu lah, tak pakai ni. Apa lagi tu? Yang ini paling penting untuk dia makan memori sendiri dah. Sebab dalam functional and logical ni tak ada istilah. Contoh dia istilah. So apa beza dia? Nampak tak? Dia tak boleh nak override bracket. Dia tak perlu create that variable. So pada dia everything is an expression. Everything must be done in a function. No iteration, maksudnya dia tak ada repetition control structure. No recursive. If it's iteration, tak ada repetition. No, but to do iteration, you can do it in terms of recursive. Berulang. You repeat the same process over and over. Dia tak ada function loop lah. So, when talk about lain kan? Saya dah tutup pula C++ saya. Tak stay pula. Apa kita buat balik. Untuk tunjuk kan. Kerana saya tunjuk Java macam jauh lagi dia nak belajar kan. So, bila you buat C++ macam ni lah. Kita punya Fatihah ni. Permulaan kita.
nama. Dan input 0 dan satu power. Ya. So, bila kita buat dalam C++, the first thing kita kena buat declaration. Nanti dah masuk, dah belajar lah. Okay, buat command state, int. Okay. Dan kita buat step by step lah. Lepas declare, you assign simple value. Setkan x pada 0. Okay. Nanti you all boleh buat direct sebenarnya. And then after you buat declaration, baru you buat cin. Input. Okay. So input biasa you katalah output dulu kan. Input x. Dan you buat lah input. Lepas you buat dan you buat proses. Proses buat simple je lah. Dah ada x je. So kita tapi saya tak boleh tunjuk ni. So kita buka x, y and z. Okay. So x equal to 0. Dan y apa saya buat lah. So dia ada cara lagi mudah lah. Okay. So this one. Dan proses kita buat z lalu x tambah. Naik kita buat naik up. Ini komennya tak ada apa-apa kan. Next. Senang dia. So bila kita compile, kita sampai apa tadi kita replace. Okay. Okay, tak ada error. Okay. So kita run dulu lah. Kita tengok apa kita buat kan. So apa yang kita buat ni simple je. Kita tanya x apa, masukkan 8. Y apa, 9. Okay. Masuk kita expect tambah. So sepatutnya the answer is 7. Nampak? Okay. Tapi nampak panjang kita buat. Katalah saya buat paling simple lah. So untuk buat paling simple sebenarnya apa saya boleh buat, saya buat dengan bawah ni. Saya hasilkan dia. Okay. Ni paling simple lah yang you boleh buat. Ataupun kalau malas pun macam ni lah. Ini saya boleh buat, kita kena type balik. Okay. Delete dia macam tu, komenkan dia. Ini kira paling malas lah. Maksudnya line execute dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tak termasuk yang atas ni. Tapi kena standby juga dia punya Al-Fatihah kan. Tidak run juga. You compile, you run. Ini kira paling malas. Soalan pun tak ada. Ini masuk je, teka-teka je. 5 tambah dengan 8. Sorry. 5 kita tambah 8. 4, 17. Okay. Ini paling simple lah. Saya tanpa soalan. Tapi mesti tak tahu. Okay. So, bila kita bercakap pasal scheme. Okay. So, cara buat ni dalam scheme dia mesti dalam bentuk function. Ingat kan? Scheme tadi kan? Slide. Okay, dalam scheme dia kata, the first thing, semua benda mesti dalam bentuk function. Tak perlu declare variable. Artinya tak perlu declare. Okay. So, apa kita buat di sini? Okay. Fine. Try lah. Fine. Okay. Fine. Nak tambah. Nama function kita buat lah. Nak tambah. Okay. Nak tambahkan x dan y. So apa kita buat dalam ni? Dia dalam bentuk mathematician. Mathematician dia selalu pakai titik tambah x dengan y. Simpankan dekat tambah. Dan siap. Ini je perlu buat. Tak perlu declare, tak perlu susah payah apa tu. Okay. And then apa kita buat? Kita run dia. Nak run, kita lah. Nak buat operasi nak tambah antara 5 dengan 8. Okay. So kalau yang ini kena
buat panjang-panjang ni apa semua kena. Kalau tak buat yang ni, tak boleh keluar output. Kan? Kalau tak buat yang ni, output tak lengkap. Kalau tak ada main function, tak boleh nak ni. Okay? So semua Fatihah tu kena ada, kita baru dia boleh buat dia punya program. Berapa line kena ada. Okay? Dan kita compile. Okay? Dan kita try ikut input yang ni lah. Okay? So maksudnya dah buat panjang-panjang macam ni. Okay? Dan kena masuk input dulu. Baru keluar. Tapi untuk racket, dia function based straightforward. Tak payah declare variable apa semua, kata dia nak pakai x atau y. And then assign the value y to x. Nampak? Dia dah ada error dah. Y ke? So kita invokekan dia, nak tambah. So yang ini akan masuk ke x, ini akan masuk ke. So dia kita run. Kita run. Dia keluar 13. Kan senang macam tu. Okay? Nampak So kita tak perlu ayat panjang-panjang. That's why functional and logical paradigm is built for siapa namanya? Mathematician. Okay? Dia very straightforward. Okay. And the last paradigm which is logic paradigm. Okay, logic paradigm ni samalah macam siapa namanya? Functional. Okay? So dia mutable variable, maksudnya tak perlu juga declare variable tu semua. Statement logical. Okay. So kenapa statement dia logical? Sebab prolog ni nama penuh dia. Okay. Nama dia penuh dia adalah programmable logic language. Itu nama penuh dia. Okay. Prolog. Nama penuh tu? Program logic. Nama penuh. Ni. Programming logic. Itu nama penuh. Programming logic. So dia punya program berdasarkan logical lah. Okay. So kenapa dia berdasarkan logical? Sebab orang kata bila you buat programming dalam Prolog, dalam logical paradigm, okay. Prolog. So bila dalam bentuk ni, so dia mesti ada knowledge file. Okay. Knowledge file tu maksudnya you mesti ada some source file. So ni macam ni ya. Kot yang saya buat semalam. Ya. Hopefully. Macam ni. Okay. So maksudnya bila you nak buat, dia tak ada istilah macam apa, conditioning apa semua tak ada. Okay. So dia sama juga, dia tak ada looping, so dia pakai. Okay. So bila kita pakai Prolog, dia dalam bentuk function, similar to function based juga. Okay. So macam ni kita buat. So bila you nak buat something, you kena buat dalam knowledge file. Yang ini yang kita panggil sebagai knowledge file. Okay. So maksudnya yang ini kita nak check value siapa lagi besar. Okay. So untuk yang ini kita comparekan jugalah dengan value. So yang tadi okay. So yang ini untuk kita dapatkan answer. Katakan kita nak buat yang ini apa maksud program logic ni, maksudnya bila dalam C++ you nak buat selection, nak buat logical selection, you nak pakai if. So kalau dalam C++ you buat macam if x less than 1. Dia punya condition sama. Cuma beza dia, nampak tak? Dia idiot. You dah buat conditioning and then you kena ada body compound. Okay. So bila you ada body compound, dalam ni you letakkan display. Tapi tak adalah kita type display kan, dan kita letakkan type out 0 x besar daripada y. Okay. So you will repeat this process lah. Okay. So you do this one. Yang ini you kena tahu dia jadi else. So mathematician tak suka ni, dia tak suka nak belajar coding. Dia kata benda yang lebih kurang sama, condition yang lebih ulang je lah. Itu yang jadi macam ni lah. Nampak dia ulang je. Dia panggil function yang sama. Okay. Dia panggil function yang sama. Tapi
condition je yang dia ubah dan result dia ubah. Instead of dia kena tahu coding. Kalau dia belajar C++, dia kena tahu coding lah. Okay. So this one is similar to this one. Okay. Maksudnya katakan kalau kita run, kita compile, right? Right? Okay. So selain daripada dapat result tambah, kita juga akan dapat result dan answer lah. Katakan kita masukkan 3 dengan 6. So kita akan dapat X X besar dari Y. X besar dari 3, 6. 3 lagi kecil daripada 6. X. Oh, ini yang saya kena tengok. Y besar dari X. Itulah copy paste saja. Maksudnya condition saya ni salah. X besar. Inilah terbalik. So yang ni kita tulis saja. Besar. Baru saya faham apa yang saya turut. Saya pula. Okay. So kita type compound lagi. So katakan kita masukkan value 3 dengan 6. So X lagi besar daripada Y. 6 lagi besar daripada 3. So it's correct. Okay. Tapi nampak tak syntax kita jadi panjang. Kita mesti ada selection control structure lah. Okay. So dalam prolog dia tak ada selection control structure. Dia semuanya all statement are logical. Okay. Maksudnya apa sahaja yang dibuat dalam prolog ni adalah untuk mencari logical. Okay. Untuk mencari matlamat dia untuk mencari rules yang paling logik. So walaupun dia execute benda yang nampak macam sama, tapi matlamat dia nak mencari execution yang paling logik. Okay. So dalam prolog kita tak panggil dia sebagai source code lah, kita panggil dia sebagai knowledge file. Okay. So kita savekan dulu, and then sebelum you can run, kita savekan dulu lah, make sure dah tak ada modify tu, savekan dia, and then first thing you kena post out, kita tengok ada error. So kalau hijau tak ada error. Okay. So now we can execute our check. Check, try tengok the same value. Okay. Same value, check 3 dengan so result kita masih lagi. So result yang keluar masih lagi. Itu beza dia antara all the paradigm lah. So kebiasaannya yang paling nyata adalah dua pertama dia ada declaration, dua kedua tak ada declaration. Dua pertama ada repetition and selection control structure yang functional dengan logical dia tak. Okay? Dia direct comparison. Dia tak ada iteration, dia tak ada repetition lah. Selection tu dia ada, walaupun kat dia tak ada. Okay? To do repetition, dia mesti dilakukan dalam bentuk repetition. Okay? What's my slide? Okay, done about the paradigm. Okay, so macam saya kata tadi, okay, bila kita bercakap pasal paradigm, saya cuba cakap paradigm 4 tambah 1. So dalam textbook kita ada 4. Okay. Yang kelima, yang saya kata tambah 1 je yang tak ada dalam textbook, kebiasaannya kita panggil sebagai scripting. Ya, pakai scripting paradigm. Okay. So scripting paradigm ni sebenarnya dia run on scripting language lah. Okay. So ada banyak lah scripting language yang you boleh try. Okay. So scripting language ni apa maksud dia? Scripting language ni bahasa yang sangat mudah lah. And dia run on real. Maksudnya tak ada compile tu semua tak ada. Dia terus check, dia terus try. Dia pakai interpreter instead of compile. Dia direct translation. Okay. So dia lebih laju lah, lebih ringan. Tapi yang tediousnya every time dia nak run the file, dia have to translate dia, interpret dia. Okay. So apa contohnya ada? Ada banyak. Antara contohnya ada adalah apa namanya scripting language ada R programming, okay. Ada R sini, inilah semua dia. Okay. Inilah R. Ini betul. Keluar lah logo dia. Jadi dah cantik logo dia. Logo dia macam ni lah. Okay. Ada R, ada Python. Ada Python, okay. Logo macam ni lah. Okay.
So, kalau bertuah you all belajar Python and then what else we have banyak. Ni lah segala program scripting yang lain lah. Ada Ruby. Ni antaranya famous tu. Saya tengok apa lagi. Saya ada Perl. Ni saya tak pernah Perl, pernah pakai lah. Boleh lah. Luar tak pernah pakai Bash, pernah pakai PowerShell. Biasalah, dia ada yang Windows kan. Windows Basic, VBA. Ni Python. Python tak ada dalam rank tu ni. Okay. Tak. Dalam ni. Tak ada. Oh, ada pun tiga. So yang ini masalah dia adalah dia campurkan. So scripting language ni pula kita kena ingat scripting language ada dua. Yang scripting language pada yang saya discuss ni adalah the scripting language that can run on its own. Okay? So JavaScript dengan PHP tu dia bukanlah scripting language. Tak termasuk bawah scripting paradigm. Dia akan jadi bawah web. Okay? So yang tu kita akan masuknya ni. Kita tengok dia. Okay? So application. Okay? Ni zaman dulu punya textbook juga lah. Okay? Tapi sebabkan kita this course is based on that textbook, so you still have to know COBOL and Fortran lah, including Similar and so on. Okay, Lisp pun kita dah tak pakai, dia sudah Similar, Fortran dah tak pakai, COBOL lah semua lah. Tapi bila kita bercakap pasal business application, mesti jawab COBOL lah. You mesti tahu COBOL. Walaupun dah tak ada orang pakai. Okay? Bila scientific computation, walaupun dah tak ada orang pakai Fortran, okay, you kena tahu juga Fortran. Okay? Simulation apa semua. Okay? ML ni markup language, ML ni adalah language yang you gunakan untuk create language yang lain. Okay. Okay. So you kena tahu lah this table pastilah hafal. Okay. Walaupun macam lead kan kita dah pakai skill non prolog tapi still lagi ada. Nampak So JavaScript, PHP, ASP, JSP semua ni okay. Yang TP kat belakang lah protokol kan. Dia berkaitan dengan protokol biasanya berkaitan dengan web programming ataupun web software. Okay. So dia sebenarnya unik. Kita discuss so web programming. So scientific ni tak ada apalah. Kalau tengok pun cerita dia famous pada masa ni, famous sampai masa ni lah. Dah tak ada dah. Lebih kurang 30 tahun lah. Dah putus. Okay. Sama dengan COBOL lah. Ni lagi awal lah pupusnya. Okay. Tapi still lagi dijadikan sebagai okay. So AI, kita akan pakai skill dengan Prolog. Kenapa kita suka pakai that tu? Because AI ni dia nak cepat. Dia nak cepat dan dia nak jimatkan. Bayangkan kalau dia kena tahu nak save kat mana, nak kena create dulu variable apa semua. So your program will become smooth. Sebab tu kita suka pakai functional ataupun logical. And then system programming language ni normal lah to develop any application, any general. Okay, so this one, okay. So when we talk about web software ataupun bukan web software, kita panggil web programming kan. Okay. So web programming, kita kena refer balik lah kepada kita punya website. Maksudnya, katakanlah you buka mana-mana website. Buka lah yang Google yang kosong. Okay. So bila kita right click, okay. So apa maksud dia kata HTML tu? In any website. Okay. Tak kisahlah you pakai apa yang ada. Yang famous lah. Okay. Yang famous biasanya you akan kata Java, okay. Dan you kata PHP. Okay. So you kata apa lagi? Apa lagi yang famous? Kita buat again you pakai apa? Okay kan? Okay. Kita kata belakang ni. Kita tak nampak. Kita cuba masuk tadi. Saya pakai contoh apa yang nampak. Tak nampak. Kita pakai ni. So ni antara aplikasi ni untuk lecturer. Datang kita buka. Kita datang kita belajar. So nampak Jadi ni associate.php. Okay.
So ada lagi application yang lain. CSS. CSS tu untuk orang kata mendefinekan layout. CSS ni pada ni dia ada banyak. Okay. CSS pun boleh lah masukkan. Kalau nak masukkan CSS, kita kena masukkan juga XML. Okay. Banyaklah scripting language. So yang ini kita tak kategori lain. Okay. So JavaScript ni pun dia kategori lain. And tak adalah lain sangat. Dia kategori encapsulated. And then kita ada PHP, kita ada ASP. PHP ni free version. ASP ni Microsoft version. And then kita ada JSP. Ini Java version. By Sun Microsoft. Okay. So kenapa saya pisah-pisahkan ini? Sebab kegunaan dia lain-lain. Tapi matlamatnya adalah sama. Dan tak kisah you pakai mana-mana. Okay. Maksudnya bila you nak buat website untuk web, benda yang paling penting mesti ada adalah ini. Kalau you buka aja benda pertama tu HTML. Okay. So benda paling penting kena ada adalah HTML. Kenapa bila you buat application untuk web kena ada HTML? Okay. So you kena ingat HTML maksudnya apa? HTML ni maksudnya hypertext, okay, markup language, language, okay. Itu maksud dia. Dia hypertext, okay. Dia adalah hypertext. Okay. So bila kita bercakap, kenapa kena start dengan HTML? Kenapa kena ada HTML? Tak kisahlah dia punya apa namanya website tu kan. Canggih mana pun mesti ada perkataan HTML. Starting dia dengan ending dia. Okay? Ada salah macam ni kan dia pakai ending.php. Tapi mesti ada start HTML. So kenapa kena ada? Okay? Sebab dia kena tengok balik bila you copy. Tak payah copy, tengok kepala. In any website, kepala dia akan start. Okay? So tak kisah you pakai mana-mana website, dia akan start dengan kepala HTTP. Dia tambah S lah, dalam modul ni kita suka tambah. Okay. So when you talk about HTTP, okay, so what you are saying is basically HTTP ni stand for hypertext. HT tu sama, hypertext. So apa dia? Adalah apa data yang kita boleh transfer over the internet into your browser. So the data you can transfer is based on the HTTP file. Okay, maksudnya based on the hypertext transfer protocol. So protokol untuk browser, okay, menggunakan HTTP. Macam protokol bila you nak download lah. Bila you nak download, protokolnya adalah FTP, File Transfer Protocol. Okay. Tapi bila you buka something melalui browser, okay, the protocol is Hypertext Transfer Protocol, HTTP. Yang ni you akan belajar lebih dalam ni. Which we will use port 80. Port 80. Okay. So dalam komputer ni kita ada banyak. Alamat internet kita satu, IP address kita satu. Tapi port kita ada banyak. Port untuk chat lain, port untuk browser lain, port untuk file transfer lain, untuk database lain. Semua ada portnya berbeza. Tapi alamat PC kita ni, IP address kalau kita tengok kat bawah ni, okay, kalau you macam biasa tengok kan, bila you check dia punya IP address satu. Yes, IP address kita still macam 192. Je. Okay. Cuma kita akan ada banyak lah port kita. Maksudnya pintu apa yang data tu nak masuk. Nak buka pakai apa? Nak buka pakai browser tu, nak buka pakai download accelerator tu, whatever. Okay. Tapi bila kita bercakap pasal web, biasanya web programming maksudnya melibatkan website lah. So website dia mesti menggunakan HTTP. S ni stand for secure. Okay. So when we talk about secure, yang ni saya dah mengarut dah. Okay. Maksudnya dah terlebih daripada syllabus lah. Okay. Tapi tak apa, it's okay, just for the sake of knowledge. Okay. So kalau you perasan sekarang, most website dia ada S kat belakang. Okay. So bila ada S kat belakang ni, maksudnya dia secure. Hypertext Transfer Protocol secure. So apa maksud secure? Secure maksudnya bila you right click dekat sini, you akan nampak dia ada certificate. Macam kita discuss awal-awal lah. Okay. So certificate ni mengesahkan ini adalah authentic website UITM. Okay. Siapa yang sahkan? Inilah company yang sahkan you. Okay. So data-data pasal certificate kan kat situ. So any data you transmit and
get from the website. This is sebagai authentic and secure. Itu bila kegunaan. Okay. Okay, so kegunaan CSS dan XML ni, yang ni. So untuk make up website, make up. Jadi nak button dia color biru, tak ada box, nak dia curvy apa semua kan. So, untuk make up, kita akan pakai CSS ataupun nampak tak? So kita boleh setkan background kalau apa. Kita boleh setkan juga gunakan HTML, background color dan so on. Okay, kalau kita kena tengok kalau nak yes. Kalau nak website yang selamat, please biasakan diri. Maksudnya especially when you do transaction lah yang melibatkan duit kan. Macam you nak buat Maybank to you ke apa kan. The first thing you should do adalah kalau boleh type sendiri. Okay, tapi kadang-kadang kita tersalah type pun ada juga orang dah buat dia punya phishing website untuk yang itu. So what you can do is macam kalau you pakai Maybank, okay, you check dulu. Tak kisah kalau macam saya kan, kadang-kadang kita pakai komputer orang lain, saya tu kalau pakai komputer orang lain, run input itu supaya tak register. Okay? Katakan macam kalau you search kan, tak salah untuk run daripada search. Maksudnya you search kan, okay, Maybank dulu. Yelah kod ni. Klik yang pertama je lah, percaya je lah kan. Klik. Okay? Tapi kalau you rasa macam, bukanlah rasa, jangan pakai rasa. Okay? Biasakan diri. The first thing, bila you buka dalam komputer orang lain ke, komputer dekat lab ke, kat CC ke apa kan, right incognito mode tu, dia mestilah tak ada account siapa-siapa. Maksudnya that browser is fresh kan. Sebab dia tak simpan cookies dan so on. So apa you buat, benda pertama you buat, you klik ni. Tengok, ada certificate. Okay, cantik, view sikit. Tak payah tahu banyak-banyak, tak payah tahu detail ni apa semua kan. Memanglah nampak macam, apa benda tu lah aku nak tahu. You tengok depan ni je. Siapa punya? Sama tak dengan yang dia tulis kat sini? Dia mesti sama. Cuma www dia tak nampak lah. Okay. And then issue by siapa? Okay, nampak authentic. Okay. Valid lagi tak? Itu lagi satu yang kena tengok. Kadang-kadang dah tak valid dia punya license. Okay. So kalau tak valid tu yang kadang-kadang ada tanda pangkap, ada tanda slash. Okay. So kalau you nak tengok issue statement boleh lah. Tapi dia akan masuk ke website dia. So you just compare balik dengan pub dia. Cukup. Okay. Fine. So biasanya akan komen lah. Okay. So maksudnya okay lah. Then baru you proceed. That's how you do transaction over the internet lah. Okay. Kalau bukan komputer sendiri, run on computer mode and then check the. Okay. Okay. Kat mana? Okay. CSS dengan XML ni kita untuk fancykan website kita. Bukan kita tak boleh buat pakai HTML, boleh. Maksudnya kalau setakat macam ni kan, kita apa tadi? Set background color. Background color kan. Tapi limited lah. Maksudnya HTML ni dia limited. Dia very general. Sebab tu dia tak boleh nak buat apa-apa. Okay. Untuk jadikan dia dynamic apa semua kita perlukan descriptive. Okay. So CSS, XML ni okay, dia untuk orang kata mencantikkan kita punya website. Okay. So yang macam ni dia boleh customizekan dia punya button lah. Setkan button dia background, dia punya border, nak tulis apa semua lah. Macam lah. Okay. Itu gunanya. Sebab tu saya asingkan. Okay. So JavaScript ni untuk buat building function. Biasaan. Okay. Dalam kita punya. Okay. So yang lagi tiga ni. So this is where you can incorporate easily to make it a dynamic website. Basically tiga ni lebih kurang macam sama lah untuk create dynamic. Tapi jarang kita gunakan JavaScript untuk akses kepada database. Sebenarnya PHP, ASP, JSP ni kenapa saya asingkan sebab we use this scripting language biasanya untuk execute our SQL. SQL. So SQL ni apa? SQL ni bila you connect kepada data. Maksudnya bila kita run komputer ni sebenarnya kita boleh create lah kita punya database sendiri kan. So you can run on the browser. Macam tu lah. So data-data, macam data-data apa yang kita type kan, semuanya disimpan di dalam data. Okay. So you can have your own database. Kalau you nak buat application web based untuk your off ni kan. So biasa kita akan pakai database macam ni. Simple macam ni. Senang nak use. Okay. So you just, dia macam Excel. Macam Microsoft. Just go to your database. So you can connect to your database. Okay. So
Saya ada. Tak ada dah cukup. Okay. Saya ada contoh tak? Website ni yang buat. Tak ada. Tak ada. Macamnya database. Macamnya you buat database apa yang you buat lah. Ini saya buat sistem untuk carry mark. You tak nak display carry mark sistem tu. So boleh lah create. Tu database. So by using this scripting language untuk web programming, macam PHP, ASP, NDSP ni, Java, Server Pages. Tapi saya tak pernah tahu nama mak pula. Cuma ambil tahu. Tak mengajar ini. Sebut, tapi saya tak pernah ambil tahu. Saya tahu, saya akan pakai. Okay, so PHP nama penuh dia. Nama penuh PHP. Hypertext Processor. P. Dia tu tak betul. Itu je. PHP Hypertext Processor. P stand for what? P Processor Hypertext. Itulah kot. Okay. Dia nak bagi nampak, dia tak nak bagi nampak macam HPP kan, dia buat PHP. Okay. So JSP saya tahulah, Java Server Pages. Okay. JSP ni dibangunkan oleh Sun Microsystem. Okay. Java Server Pages. ASP, Server Pages. Saya tahu. Ini extension tu Microsoft ni. ASP ni yang saya tahu Microsoft punya produk lah. So A tu stand for Active Server Pages. Okay, so dia Microsoft punya produk. So yang ini Java punya produk. Okay. Java punya produk. So basically it's under Java. So Java basically under Sun Microsoft. Okay. So ASP bawah Windows produk. Windows Server. Okay. Produk. So basically bawah. So yang ini memang totally free lah. Generate. Ya. Language. Okay. So sebelum language ni wujud, maksudnya sebelum SF, HTML, SQL, PHP ni wujud, ASP ni wujud tu semua. Okay. So website kita amatlah membosankan. Okay. Maksudnya website zaman dulu dia tak boleh cantik-cantik sangat, button unik-unik apa semua boleh. Tapi tak boleh edit pakai scripting. Maksudnya all the buttons is actually a picture. Okay. It's actually a picture. Maksudnya dia adalah gambar lah. Maksudnya you change dulu button ni tadi and then make the picture to become a button. Tapi zaman sekarang kita just edit the text. Yeah. Okay. So sebelum adanya this web programming language, okay, so website kita sangatlah boring. Okay. So website dynamic yang pertama, kita kena run on specific browser. Browser yang paling canggih dikeluarkan oleh Sun Microsystem yang kita panggil sebagai Netscape Navigator. Ini kira browser yang paling canggih zaman dulu lah. Kalau tak silap saya kena bayar pun. Kalau tak silap saya lah, awal-awal dia kena bayar. Okay. So the only way Microsoft nak kill this one, dia bagilah Internet Explorer tu. Dulu browser semua kena bayar. Internet Explorer apa dulu tak ada Chrome. So dulu yang famous adalah Internet Explorer. Lagi apa Firefox. And then kita ada Netscape. Okay. So Internet Explorer yang pertama. Okay. And then dikalahkan oleh Netscape lah. Sebab Internet Explorer ni very static. So Netscape datang, Netscape boleh dynamic. So dynamic tu maksudnya you boleh connect kepada database. Okay. You boleh buat searching dan so on. Kalau HTML saja dia tak boleh buat searching. Mesti ada sedikit yang JavaScript ke, PHP ke. Okay. So zaman dulu tak ada, so kita gunakan browser yang spesifik. Sebab with the Netscape then only come je. Okay. And the JavaScript. Dulu pakai JavaScript, sebab tu JavaScript keluar. Okay. Maksud JavaScript lah kita run on Netscape. Navigator and communicator. Okay. And then after that, dah keluar browser apa ni, language atau kata
scripting language yang canggih-canggih untuk buat ni, kita start pakai Firefox. And then after Firefox, kita pakai Chrome. Sampailah sekarang. Okay, bye-bye. Okay. Okay, nampak So itulah cerita pasal web programming. Habislah cerita saya dulu. Ada soalan? Siapa? Isra. Isra. Janganlah habis subscriber. Mestilah dekat everyone. Boleh kawan-kawan tengok sekali dan boleh cerita. Okay? Okay, so any question for today? Hopefully you understand lah. Simple introduction. Okay? Kita dah habis pun 3 chapter. Hopefully you will understand simple introduction about what is a computer. Itu je kesimpulan yang diharapkan you faham. Maksudnya, what is computer? How to run the computer? How to make simple application with the computer. Bila more that, untuk buat the real application, you akan belajar dalam 126. Untuk 116 ni is more to avoid you to think about the syntax, more to the logic. Sebab tu dia pakai drag, kita tak nak you fikir sit out, arrow ke kiri, sit in, arrow ke kanan, INTR tak ya. Just drag. Tadi saya sebut. Okay. So any question for today? Ada soalan hari ni? Attendant ada kat chat? Ya. Nanti Sir ajar ke program? Nanti untuk apa ni? C++ tu untuk Alice? C++. C++ you orang bukan dah ada lecturer ke? Siapa nama dia? Saya pun tak tahu siapa lecturer you orang. Untuk 126. Kan ada lecturer lain kan? Okay. Nanti dia ajar lah. Bukan so dia doktor tu, panggil dia doktor. Alice saya ajar. Alice saya ajar. Dr. Faizi is a good lecturer. Okay. So, betul lah you all dapat dia. Okay. Very patient guy. Okay. Alice saya ajar. Alice senang je. Kita track je. Tak sesusah. Okay. It's more about the logic lah. Idea dia adalah, kalau macam C++ tu maksudnya you kena ingat. Macam ni lah. C++ ni kan. Benda pertama you kena ingat setakat ni, kalau saya ni lah jadi lecturer you all. Yang ini you all dah kena hafal dah. Ini kena hafal. Ini dah kena. Sebab tu saya panggil nama dia Fatih. Okay. Inilah permulaannya untuk buat C++. So kalau boleh tambahkan sikit bunga-bunga permulaannya. Tak komen. Tekan declaration. Yang ini komen. Declaration. Okay. So inilah. Maksudnya nanti bila kita nak buat something senang. Bila dah ada komen ni. Bisa letak komen. So ini you kena hafal. Untuk 1, 2. Ini baru ni orang kata bila you habis di chapter 1 tu, ini you dah kena hafal. Masuk chapter 2 nanti you dah kena terror dah buat benda ni. Nampak? Dia case sensitif lagi kan. INT-X. Tambah kan 9. Ni okey. Ni baru part declaration kan. And then you nak buat lagi satu. Double. X. Tambah kan. Dan kita tutup. Ini you dah kena tahu. Oh ini error. Tak boleh ni. Kan? Nama identifier tu, variable name tu boleh pakai sekali je. Kalau you nak pakai 2 kali, you kena bagi nama X, Y katakan. Ataupun X1. Okay. Pada dia jadi unique. Okay. Kemudian you nak declare lagi satu, INT kata kan. INT, apa lagi kita nak bagi nama? INT, apa lagi kita nak buat error ni you kena tahu. INT X, dah, walaupun lain dah. You bagi nama macam ni pula. 2X pula nak gunakan semua X. Ini kata dia bagi nama X dulu. 2X sama dengan sama dengan 89. Ini pun error juga. You kena tahu identifier tak boleh start dengan huruf, tak boleh start dengan number. You kena start dengan huruf ataupun underscore. Ataupun you bagi nama X, Y. Ini pun tak boleh juga. You kena tahu dia tak boleh ada space. Nampak tak? Ini yang kita cuba avoid dalam 116. Maksudnya kita tak nak tahu semua ni. Tak perlu tahu INT apa semua ni kan.
Bila nak declare je dalam 1 2 3 saya dah tutup pula Alice saya. Terus my Alice kita tutup. Okay. Bila kita buka je Alice ni, kita nak tahu satu je. You boleh declare. Return 0 is stand for what? Return 0 dalam return 0 stand for what we call that? Reset. Macam you reset balik macam apa tu? Apa nama cerita tu? Thanos. Avengers. Reset 0. Okay. Atau macam kalau you tengok Fight Club, kita reset balik kepada 0. Maksudnya, after you done all the calculation, kita kosong-kosong balik lah. Everything reset back to 0. Macam you tak pernah pun run that program. So itu maksud return 0. Maksudnya you macam clean exit lah. Maksudnya you exit, apa yang ada dalam memori tadi you dah pakai tu patutnya di-resetkan kepada 0. Itu the idea of return 0. Clean. Dia kalau dalam assembly ada arahan assembly. Dia umpama kalau macam return 0 ni kalau dalam assembly language tu macam exit tu. Maksudnya macam how to do exit. Exit. Dia pakai instruction exit lah. Itu maksud return 0. Ataupun macam mana saya nak tunjuk contoh exit yang elok. Tak ada idea lah sekarang. Tapi macam tu lah untuk reset dia kepada everything back to 0 lah. Tak ada idea lah nak tunjuk macam mana. Okay. Tapi back to kenapa kita belajar Alice walaupun dia programming juga kan. Macam tadi lah. Untuk tadi bila you pakai dash ni you kena tahu ini tak boleh, ini tak boleh. Itu baru declaration nya. Nanti input apa semua macam mana kan. So untuk Alice simple. You tak perlu tahu apa semua tu. Terus buat je program. Maksudnya kalau tak buat apa-apa pun boleh buat program. Cuma kena bersabar sikit lah. Okay. Macam ni kan. Ada dunia ni. So apa you nak buat? Nak declare variable. Just perlu tahu kat mana nak declare. So nak declare, just declare. Variable, declare. Tarik. Nak declare variable jenis apa? Klik je. Whole number ke decimal number? Decimal number pun you tak perlu tahu. Double tu ke? Macam sebab you kena ambil tahu double atau ke. Kan? Katakan nak declare integer, whole number. Klik. Bagi je nama. Bagi nama. Ada bagi tahu sekejap. Not valid. So, kalau you letak dua, not valid. Kan? Kalau you letak, dia dah bagi tahu. Sebelum you compile, dia dah bagi tahu. X. Initializer mesti set. Sama dengan apa? Ni guna untuk apa? Alice ni guna untuk Alice ni tak ada guna untuk apa-apa. Guna dia untuk buat simulation. Untuk buat simple animation program. Dan dia boleh jadi based on event given. Okay. So nanti kita akan buat lah. Nampak? Dia dah declarekan untuk kita. Integer X sama kan. So apa jadi kat sebelah sini sebenarnya kita tak payah ambil tahu pun dalam bila kita belajar Alice. Ini just nak tunjukkan dia punya relation kan. Dia hide kan. Okay. So Alice guna untuk apa? Alice sebenarnya guna untuk buat program apa-apa lah. Tapi most of our program will be in terms of animation. Maksudnya kita akan ada a few character, akan drag a few character kan. Okay. Untuk membakar semangat orang belajar. Okay. Just drag, simple drag. Kita tak perlu saya tak feeling on the left. So just drag, then that Mr. Alien. Okay. So kita just boleh buat animation ni. So, we can create the animation. Macam yang ni dah tak pakai. Ini just okay. So the alien. Okay. So apa yang kita akan belajar animation ni? Function of the object. So, dia boleh buat apa? Okay. Alien turn towards turn face. Okay. Turn face towards target. So alien turn towards Alice. Alien turn to Alice. Dan kita boleh saya ajar lah step by step dia. Dan this one. Dan siapa nama dia? Alice pula turn towards Alien. Okay. And then what else? And then move together. Alien move towards Alien move orientation to move to tapi dia akan bertindih sikit lah. Alien move to Alice.
Bolehlah, biarlah macam ni. Kita akan bertindih. Kita buatlah betul-betul. So, apa jadinya ni? Simple je. Kenapa? At least Facebook lain. Dia pusing, dia bergerak. Tapi rapat sangat. So, dia kena kurang drastik gerakannya. Beli. Nak remove lah. Lah, jalan. Ini tu macam nak remove. Okay. Ada cara dia, klik kat situ. Okay, and then get distance. Get distance. This area, get distance to kena declare variable. Nantilah kita buat lah. Kita buat tolak satu. Supaya dia tak apa. Tapi inilah yang kita akan belajar sepanjang semester ini. Maksudnya, our programming, kita hanya memikirkan logik. Macam mana kita nak bagi dia bergerak? Macam mana kita nak bagi dia pusing? Macam mana kita nak bagi dia menghadap? Lepas tu bila dia tanya soalan matematik, macam mana nak jawab? Macam mana nak buat? Kita fokus kepada penyelesaian masalah. Kita tak fokus langsung kepada syntax error. That's the idea why we use and. Hopefully jawab tu. Kenapa kita guna. Okay? Hopefully jawab soalan. Okay? Any other question? Tak ada? So kalau tak ada, then ada dekat chat tu. Boleh klik dekat monitor sendiri. Jangan klik yang saya punya. Memang tak jadi apa. Okay? So any other question? Ada soalan?